Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat sama-sama bersiaran bersama Wadah Parlimen. Seperti yang telah saya janjikan, saya akan mengulas sedikit beberapa isu berkaitan dengan keberadaan Masjid Agung Melaka, seperti mana yang telah tersiar di dalam Jejak Rasul episod ke-13 2021 ni. Sebenarnya sebelum saya mengulas lebih lanjut, ingin saya mengucapkan ataupun ingin saya memohon maaf kepada semua, terutamanya kepada para pengkaji dan juga sejarawan. Mungkin apa yang ingin saya sampaikan ini tidak menepati ataupun tidak selari dengan apa yang tuan-tuan simpulkan selama ini. Namun maksud saya bukanlah kita ingin berbalah ataupun menegakkan ataupun berdebat tentang isu ini, tetapi lebih kepada melahirkan pandangan dan pendapat supaya kita dapat sama-sama mengimarahkan lagi bidang sejarah ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua. Sebenarnya saya tidak jangkakan status saya di Facebook mencapai ribuan like, komen dan juga share juga mencecah lebih 1,000 share. Bukanlah tujuan saya untuk mencetuskan apa yang kita panggil sebagai sesuatu kegusaran ataupun sesuatu yang lain daripada yang lain, tetapi semata-mata apa yang ingin saya sampaikan, apa yang saya suarakan hanyalah sekadar satu pandangan peribadi, just untuk mencetus jati diri di kalangan masyarakat. Itu saja sebenarnya. Semoga sejarah ataupun apa yang selama ini disorokkan ataupun disembunyikan oleh penjajah, sudah tiba masanya untuk kita membongkar satu persatu persoalan demi persoalan ini. Dan alhamdulillah kalau kita lihat masyarakat telah mula menyedari tentang betapa perlunya sejarah ini kita bongkar, perlunya kebenaran ini kita nyatakan, dan sudah sampai masanya sekarang dalam keadaan kita telah pun lama merdeka, seharusnya kita membuka semula apa yang telah penjajah sorokkan. Dan kita perlu ingat, ratusan tahun kita dijajah, silih berganti oleh Portugis, oleh Belanda, oleh British, dan kemudian kita merdeka. Dan ratusan tahun inilah juga mereka telah menyembunyikan fakta sebenar yang membuatkan kita terasa kecil dibandingkan dengan masyarakat antarabangsa lainnya, kerana mereka telah membunuh sejarah kita. Mereka membunuh jati diri, membentuk satu jati diri yang sangat lemah di kalangan orang Melayu sendiri. Itu sebab kalau boleh, selepas kita merdeka ini, kita cuba bangkitkan semula semangat ini, jati diri kita timbulkan balik supaya bangsa kita, masyarakat kita boleh bersaing dan kembali menjadi satu bangsa dominan yang agung di dunia. Dan harus diingat, walaupun ratusan tahun kita dijajah, walaupun mereka datang ke sebelah timur, mereka datang ke negara kita, mereka datang ke alam Melayu dengan misi untuk mengkristiankan penduduk alam Melayu, kita harus berbangga kerana kita masih lagi mempertahankan Islam sebagai pegangan kita. Al-Fatihah juga kepada segala kita, kepada semua pejuang-pejuang kita yang telah mempertahankan akidah kita, dan sehingga hari ini kita masih lagi
memegang Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai asas pegangan kita. Baiklah, berkaitan dengan isu dakwaan ataupun pernyataan saya dalam jejak Rasul episod 13 baru-baru ini, yang saya menyatakan bahawa gereja St. Paul itu apakah kemungkinannya adalah sebuah masjid, dan itulah sebenarnya Masjid Agung Melaka. Sebenarnya kalau kita lihat daripada catatan-catatan Portugis, memang kita jelas, kita nampak bagaimana kedudukan ataupun dinyatakan kedudukan Masjid Agung Melaka itu terletak di bawah bukit. Mungkin kalau lokasi sekarang adalah mungkin sekitar surau warisan yang ada sekarang. Kalau dahulu itu adalah sebuah bangunan TDC, Tourism Center, ataupun juga mungkin di atas jalan, sekitar jalan antara Hong Kong Bank, bangunan Hong Kong Bank, atau mungkin juga lokasi Hong Kong Bank itu juga sebenarnya adalah sebuah tapak Masjid Agung Negeri Melaka, Masjid Agung Kesultanan Melayu Melaka. Itu mengikut versi daripada Portugis. Kalau kita lihat kebanyakan catatan, lakaran dan sebagainya, mereka menyatakan, menyimpulkan, menunjukkan lokasi Masjid Agung Melaka adalah di situ, sebelah jambatan bersebelahan dengan Sungai Melaka. Namun saya suka menarik perhatian. Kalau orang dulu, kalau kita lihat zaman Kesultanan Melayu Melaka, selepas penerimaan Islam diletakkan di satu tempat yang tinggi, bukan sahaja di kalangan sultan tetapi di kalangan seluruh masyarakatnya. Kita boleh lihat bagaimana hukum kanun Melaka yang menjadi asas, menjadi kitab dalam undang-undang Melaka, yang mana dalam hukum kanun Melaka sendiri telah diterapkan, telah tertulis hukum-hukum ataupun undang-undang Islam. Dan kena ingat, hukum kanun Melaka terus tunggak berdiri teguh sehinggalah legasi Kesultanan Melaka berakhir sebelum diambil alih oleh Johor. Dan selepas itulah muncullah hukum kanun Johor, hukum kanun Pahang dan sebagainya. Sebelum itu hukum kanun Melaka terus merajai seluruh alam Melayu sehinggalah legasi Kesultanan Melaka berakhir di Johor. Itu menunjukkan betapa Islam menjadi satu asas pegangan yang kukuh, yang bukan saja menjadi pegangan untuk sultan-sultan tetapi untuk masyarakat keseluruhannya. Dan kita lihat, kalau Islam diletakkan keutamaan dalam hidup, Islam adalah satu pegangan yang utama, Islam adalah teratas, Islam adalah segala-galanya. Mana mungkin masjid didirikan di bawah bukit dan di atas bukit tersegar indah istana sultan. Itu adalah sesuatu yang pelik sebenarnya. Tidak mungkin tapak ataupun Masjid Agung berada di bawah bukit. Kemungkinan besar Masjid Agung berada di atas bukit, lebih tinggi daripada Istana Sultan, ataupun setidak-tidaknya sama level dengan Istana Sultan. Kita mungkin terlupa dalam kita merujuk mencari lokasi Masjid Agung, kita terlalu melihat daripada catatan ataupun rakaman yang dibuat oleh Portugis. Tetapi dalam Sulalatus Salatin, lakaran Istana Agung Sultan Melaka, kita pasti akan terlihat bahawa bangunan ataupun binaan masjid adalah berselari ataupun terletak bersebelahan dengan Istana Kesultanan. Jadi sekiranya benar dakwaan ini,
Istana akan terletak di atas puncak bukit dan bersebelahan dengan istana adalah Masjid Agung Melaka. Satu. Nombor dua, kalau kita melihat, kalau zaman dahulu Melaka dikunjungi seluruh pelosok, seluruh rantau, seluruh dunia datang berdagang di Melaka. Timur dan Barat menjadikan Melaka sebagai tempat pertemuan untuk berdagang. Berapa ramai agaknya yang berada di bandar Melaka ketika itu? Kena ingat, rekod Portugis menyatakan 83 ataupun 84 bahasa dipertuturkan di Melaka ketika itu. 83 bahasa. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, di tengah-tengah bandaraya Melaka masa kini, berapa banyak bahasa yang dipertuturkan dengan keadaan orang yang ramai. Dan kalau kita lihat pada ketika itu, pada ketika zaman Melaka mencapai kegemilangannya, 83 bahasa dipertuturkan di Melaka ketika itu. Agak-agaknya kalau 83 bahasa, berapa ramai agaknya penduduk Melaka ketika itu, ataupun orang-orang yang datang berkunjung ke Melaka ketika itu. Dikabarkan sebanyak 2,000 buah kapal sehari yang berdagang di Melaka. 2,000 kapal yang memenuhi pelabuhan Melaka memang padat ketika itu. Dan apakah Melaka, bandar Melaka, jantung pusat pentadbiran negeri Melaka ketika itu mempunyai sebuah masjid? Mungkin benar catatan Portugis, masjid terletak di tebing Sungai Melaka ataupun di lokasi sekarang berhadapan ataupun bersebelahan dengan bangunan Hong Kong Bank, Surau Warisan dan sebagainya. Tapi tidak mustahil Melaka mempunyai beberapa masjid lagi untuk memenuhi keperluan masyarakat ketika itu. Dan kemungkinan besar salah satu masjid yang terdapat adalah di puncak Bukit Melaka. Kalau kita lihat runtuhan gereja St. Paul, sebuah gereja kecil yang kononnya didirikan oleh Portugis untuk meneruskan aktiviti ibadah ketika mereka berjaya menakluk Melaka. Kita lihat juga di dalam gereja itu jasad Francis Xavier pernah diletakkan di dalam gereja tersebut. Kita tahu Francis Xavier mati ketika dalam misi menyebarkan agama Kristian di Jepun ataupun China kalau tak silap saya. Dan selepas kematiannya, Xavier dibawa ke Melaka, dan sementara menunggu pertukaran angin monsun untuk menuju ke barat, menuju ke Goa, Xavier disimpan di dalam gereja ini kira-kira lebih kurang 8 bulan. Dan kalau kita tengok resam ataupun padat bagaimana barat membuat pengkebumian, mereka biasanya membuat lubang simen, lubang batu, dan jenazah ataupun mayat disimpan di dalam lubang. Sebelum lubang itu ditutup dengan batu ataupun dikunci dengan penutupnya. Begitulah cara mereka mengkebumi, menyimpan mayat-mayat. Dan selepas sesuai, mungkin batu dialihkan dan mayat diangkat untuk dihantar balik semula ke Goa. Dan di situlah dikatakan Francis Xavier disimpan, diawet, dan sebagai menghargai jasa dia sebagai seorang membalik Kristian, Vatikan ada mengambil tangan kanan kalau tak salah saya, dan disimpan di Vatikan, diawetkanlah. Jadi sudahlah British membina sebuah gereja kecil, dan gereja itu dijadikan tempat untuk menyimpan Francis Xavier. Dan kemudiannya kalau kita lihat sekarang, penyelidik, seorang arkeologis daripada British pernah menjalankan arkeologi di dalam gereja, di dalam runtuhan gereja tersebut.
berpuluh-puluh mayat disimpan di dalam gereja tersebut. Dan mayat itu bukanlah mayat daripada Belanda, tetapi mayat bermula daripada era Portugis sehinggalah zaman Belanda. Ditemukan berpuluh-puluh mayat di dalam lubang di lantai gereja tersebut. Menjadi persoalan kita, kalau melihat daripada memasuki ruang gereja tersebut, kita melihat sekarang ni ada batu-batu besar. Batu-batu besar di dinding gereja itu adalah sebenarnya batu nisan yang mencatat maklumat kematian. Dan batu-batu itu bukan ditemui di sekitar. Sebenarnya batu itu adalah batu penutup lubang makam, lubang kubur jenazah-jenazah mayat-mayat Portugis dan Belanda yang disimpan di dalam gereja. Jadi arkeologis British pada tahun 1930 telah menjalankan kajian, menggali, membongkar semua kubur-kubur yang terdapat di dalam gereja ini. Dan kalau kita letak batu-batu yang bersandar di dinding itu, diletak di lantai, penuh gereja ini dengan batu-batu nisan. Dan harus diingat, mayat yang berada di dalam kubur tersebut bukan daripada zaman Belanda, tetapi bermula daripada zaman Portugis. Kita dapat buat kesimpulan, kalaulah benar ianya sebuah gereja, masuk dalam gereja, batu nisan di lantai besar-besar semuanya, bagaimana aktiviti keagamaan hendak dijalankan? Jadi besar kemungkinan binaan tersebut bukanlah sebuah gereja, tetapi sebuah binaan asal yang telah berfungsi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, dan kemudian disebabkan mungkin bangunan itu kukuh, digunakan oleh Portugis, digunakan oleh Belanda, sehinggalah digunakan oleh British sebagai gudang menyimpan senjata. Dekat sini kita boleh menyimpulkan sejauh mana kebenaran gereja itu boleh kita petikaikan. Mungkin bangunan yang sama dijadikan gereja kecil untuk beberapa kelompok daripada pegawai mereka menjalankan ibadah. Tetapi selepas datangnya mayat Xavier, kemungkinan besar fungsi bangunan itu telah menjadi tempat persemadian ataupun makam, mausoleum untuk para pegawai Portugis dan juga Belanda. Kita juga boleh melihat struktur bangunan. Bangunan ini dikatakan runtuhan gereja dengan bumbung yang telah hilang. Kita melihat semua dinding-dindingnya masih berdiri utuh. Dan kebanyakan gambar-gambar yang diambil adalah gambar daripada depan, daripada menara api, rumah api. Cuba kalau kita lihat daripada sisi gereja, melihat sisi gereja daripada sebelah utara, kita akan melihat sebenarnya runtuhan bangunan ini tidak berdiri dengan sendirinya. Ada portion-portion, ada ruang-ruang lain yang telah dirobohkan, yang telah dimusnahkan dan menutup jejak asal fungsi bangunan ini. Kalau kita lihat sebelah kanan runtuhan yang dikatakan gereja ini, kita dapat melihat satu ruang yang agak kecil. Tapi kalau kita pergi sebelah lebih jauh, kita akan melihat bentuk-bentuk ataupun kesan binaan sambungan yang bersambung dengan bangunan ini. Apakah ini bangunan asal zaman Kesultanan Melayu Melaka yang sengaja dirobohkan, yang sengaja diruntuhkan untuk menghilangkan identiti bangunan ini? Dan kita melihat daripada susun atur tingkap-tingkapnya, kita melihat seolah-olah bangunan ini didirikan dua tingkat. Mungkin ada tingkat atas, mungkin ada mezzanine-nya. Seperti juga dalam
video saya sebelum ini, kalau kita lihat saya dah tak terlupa tajuknya. Kita ada teroka ataupun menjalankan aktiviti redah Bukit Saint Paul, Bukit Melaka pada waktu malam. Kita melihat struktur sebelah kiri gereja. Kalau kita lihat, kita nampak di lantai gereja ternampak arch. Jadi membuktikan sebenarnya kemungkinan di bawah bahagian lantai gereja itu adalah sebuah ruang yang mungkin telah ditutup. Kalau arch, tidak mungkin arch terletak di tanah. Arch biasanya terletak di bahagian atas. Dan sesuatu yang amat menarik, kita lihat jajaran ataupun sudut menghadap gereja ini. Boleh saya nyatakan sebenarnya gereja ini, runtuhan yang dikatakan sebuah gereja ini menghadap ke arah kiblat. Jadi ini menguatkan dakwaan bahawa kemungkinan besar binaan ini adalah sebuah masjid, ataupun inilah sebenarnya tapak Masjid Agung Melaka yang telah diubah suai menjadi sebuah gereja oleh Portugis. Dalam video-video selepas ini saya akan tunjukkan sudut-sudut runtuhan gereja ini. Apakah benar ianya menghadap ke arah kiblat ataupun sebaliknya, saya akan tunjukkan. Cuma saya meyakini dan beberapa pengkaji yang turut menjalankan kajian bersama saya, turut menjalankan pemerhatian, kami menyimpulkan benar bahawa ini adalah tapak Masjid Agung Melaka yang boleh mengisi mungkin sekitar 80 ke 100 saf, yang setiap saf mungkin mengandungi 20 ke 30 orang. InsyaAllah kami memohon seluruh Malaysia agar mendoakan usaha kami, membantu kami untuk kami membongkar sejauh mana kebenaran sejarah, membongkar semula pembohongan yang telah penjajah lakukan terhadap kita. Amat perlu untuk mereka menafikan, amat perlu untuk mereka membunuh keagungan, ketamadunan kita. Kerana dengan membunuh sejarah akan lahir satu generasi bangsa yang terawang-awang, yang tidak tahu, yang hilang punca, dan menjadi tanggungjawab semua untuk membongkar semula sejarah. Dan insyaAllah doakan supaya semua pengkaji-pengkaji yang menjalankan kajian ke atas kota Melaka dapat merungkai semula apa yang telah cuba disembunyikan oleh penjajah-penjajah Portugis, Belanda, British. Semoga satu hari kita akan membina semula generasi bangsa yang percaya, yang yakin terhadap kemampuan diri, yang berbangga terhadap kemampuan diri, yang mempunyai jati diri yang teguh. Dengan jati diri yang teguh ini sahajalah yang memungkinkan kita membina semula peradaban bangsa kita, memungkinkan kita ke hadapan menggenggam dunia semula. Mungkin ini saja perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa saya akan siarkan video-video seterusnya dalam edisi membongkar, insyaAllah. Dan terima kasih kepada semua yang sudi mengikuti edisi ini. Saya juga sebenarnya tidak menyangka respon masyarakat terhadap isu ini terlalu kuat, dan saya mengharapkan kesedaran sejarah masyarakat kita, masyarakat Malaysia semakin hari semakin baik, kerana dengan ini sajalah kita dapat membina semula jati diri kita.
Jangan lupa untuk ikuti video-video saya seterusnya, video-video kami seterusnya selepas ini. Jangan lupa untuk melanggan, dan kalau boleh, kalau tuan-tuan ada pandangan, ada komen, tulis, nyatakan pandangan untuk kita bersama-sama berkongsi, sama-sama kita perbahaskan dalam sudut ilmiah. Sekian saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.